Okey, Assalamualaikum. Umi akan sambung ya. Okey, kita sambung sekarang. Tadi kita dah, Umi dah bagi satu formula ya. Objek dekat cahaya, bayang-bayang menjadi besar. Oh, dah cantik, bukan main belagak. Okay. Ingat tu je, dah boleh dapat dah untuk cahaya dan juga untuk skrin. Okey, seterusnya adalah kita akan pergi pada faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey. Bentuk ni pula bergantung pada kedudukan bayang-bayang objek yang kita letak. Okay, contoh, bagi contoh kat sini. Kalau kita ada bentuk C, contoh bentuk C. Macam ni lah Umi bagi. So kalau kita suluh dia daripada depan, kita akan nampak objek tu masih T, sama. Okay. Tapi kalau kita terbalikkan dia, so dia akan jadi bentuk dia tadi akan dah berbeza. Sama juga, Umi akan tunjukkan dekat gambar. Gambarnya. Kita tengok sumber cahaya tadi. Kalau daripada atas, okay, dia jadi bentuk bulat. Sebab dia nampak bulatan ni tadi. Tapi kalau daripada tepi, dia buat menegak, silinder ni menegak, nampak bayang-bayang dia segi empat. Kalau daripada tepi nampak kedudukan dia ubah. Padahal objek dia adalah silinder. Tapi dia ubah kedudukan. Ini dari tepi, ini dari atas, ini dari tepi, yang ini dari atas, dan yang ini dari tepi. Nampak? Dia berbeza lah. Bentuk dia akan jadi berbeza. So, kedudukan ataupun orientasi objek tadi akan mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay? Alright, itu senang je. Itu memang soalan ni suka juga dia keluar. Tapi soalan tu senang. Kita boleh bayangkan kalau kita suluh objek tu. Macam ni, tengok silinder ni tadi. Dia buat daripada bawah sini, daripada tempat bentuk bulat, bayang-bayang dia jadi bulat. Alright, seterusnya adalah cahaya boleh dipantulkan. Okay, cahaya boleh dipantulkan. Contohnya adalah cermin muka. Okay, dipantulkan cahaya sampai kita boleh nampak objek kita dekat dalam cermin. Okay, kita pergi kat sini. Permukaan yang licin, dipantulkan tu lebih cantik lah. Okay, so kalau lah soalan tu suruh kita lukis. Kita boleh lukis macam ni kita letak satu garisan sini untuk kat bawah, dipantulkan. Macam tu cahaya dia, pantulan cahaya dia. Sinar tuju dengan sinar pantulan. Sinar tuju dengan sinar pantulan yang ni. Okey, so kalau permukaan yang tidak rata, pantulan dia akan berselerak. Okay, soalan jarang tanya yang ni. Okey, jarang tanya yang ni. So yang penting adalah yang inilah bentuk sinar tuju dengan sinar pantulan dia tadi. Okey, seterusnya adalah Umi nak tunjuk kat sini satu benda, iaitu pantulan cahaya ni tadi, apa benda yang boleh menyebabkan cahaya tu boleh terpantul. Contohnya adalah kat sini cermin. Permukaan yang sesuai untuk dipantulkan, licin, keras, berkilat dan juga rata. So kalau tengok tadi, kalau tak rata, so pantulan dia akan jadi, sinar pantulan dia jadi tak terkata. Okey, so pantulan ni apa kesan daripada pantulan? Boleh melihat objek. So kita tidak boleh melihat dalam gelap. Sebab apa tak boleh melihat dalam gelap? Sebabnya kalau dalam gelap tak ada cahaya. So cahaya tak masuk dalam mata kita. Bila cahaya tak masuk dalam mata, kita tak boleh pantulkan. Tapi kalau cahaya masuk dalam mata, boleh dipantulkan. Okey, so Umi nak tunjuk satu contoh pantulan yang ada, yang kita selalu guna untuk kehidupan seharian kita lah. Okey, kat sini kita tengok cermin di kedai gunting. Cermin kat kedai gunting ni sama macam kat rumah lah. Sama macam kat rumah kita lah. Macam biasa untuk kita lihat rambut kita yang digunting. Okey, seterusnya adalah cermin sisi kereta. Ni pun memang selalu sangat kita guna. Okey, cermin sisi kereta ni kita boleh nama posisi untuk tengok bahagian belakang. Ataupun cermin pandang belakang. Sama juga untuk tengok belakang. Cermin selekoh tajam. Okay, kalau perasan cermin dia macam melengkuk sikit kan, untuk kita tengok kenderaan yang lalu belah tepi. So, tengok tu dia tulis untuk tengok yang datang dari selekoh. Okay, kaleidoskop ni biasanya dia melibatkan banyak cermin. Okay, digabungkan cermin-cermin. Kalau awak tengok kat sini, dia tube cermin. So, dia akan letak kaca berwarna-warni dekat dalam tu. So nanti dia akan nampak ada banyak sangat corak pelbagai warna. Kaleidoskop. Okay, tengok ejaan dia. Kaleidoskop adalah
kegunaan pantulan cahaya. Yang paling kerap guna adalah periskop. Periskop ni kita boleh jumpa dekat dalam kapal selam. Okey, kalau dia dah selam kat bawah kan, macam mana dia nak tengok atas? Okey, dia akan guna tengok mata dia duduk dekat bawah ni. Dekat kawasan dalam ni nanti akan ada satu cermin lagi. Dan cermin tu nanti dia akan pantulkan dengan yang belah atas untuk tengok kawasan luar. So, dia membolehkan kita untuk melihat objek yang terhalang daripada penglihatan. Tu digunakan dalam kapal selam. So, antara soalan yang suka sangat keluar, periskop ni dan juga selekoh tajam suka keluar. Okay, last sekali cermin pergigian. Macam mana doktor gigi nak tengok gigi, dia akan ada guna cermin bulat tu kan. Lepas tu ada batang panjang tu untuk tengok gigi kita. So ini adalah untuk memudahkan doktor periksa gigi kita. Dia gunakan kaedah pantulan. Umi tak nak tertukar pantulan dan juga pembiasan. So ada satu tajuk sikit kat sini, satu lagi iaitu pembiasan. Pembiasan ni apa dia? Dia akan melalui dua kawasan yang berbeza. Okay? Dua kawasan berbeza. Ini besarkan sikit. Umi nak tunjukkan apa dia dua kawasan yang berbeza tadi. Okay, dua kawasan berbeza. Berbeza. Okey, apa dua kawasan berbeza tadi? Dua kawasan berbeza adalah bila awak tengok kita tengok kepada pensel dia letak dalam air ni. Ni kawasan ni, pensel dia letak dalam air. Daripada udara, daripada kawasan yang udara ke kawasan yang tercair, yang ada air. Jadi dua kawasan yang berbeza. Satu udara, satu lagi dekat air. Jadi bila dua kawasan berbeza, dia akan menyebabkan pensel jadi bengkok. Nampak macam bengkok. Ataupun nak tengok kat sini, Umi bagi contoh. Ini apa dia ni, nama dia ni? Kanta pembesar. So kanta pembesar ni kita akan nampak kalau dia lebih besar, okey, objek lebih besar. Sebab apa? Dia dah melalui dua kawasan berbeza, juga. Apa dia? Daripada udara masuk dekat kawasan kanta ni tadi, lepas tu dia akan tengok kepada huruf tadi tu dia dah berbeza dah, tempat dia dah berbeza. Jadi dia akan menyebabkan kita akan nampak tulisan akan jadi lebih besar. Okey? Kita tengok kat sini juga, pembiasan ni dia akan tempat ayat dia dari satu medium ke medium yang lain. Mesti dua. Dia tak sama macam pantulan tadi. Okey. So, arah pergerakan cahaya dipesongkan dan dibengkokkan. Okay, kalau soalan minta kita tulis pembentukan cahaya dia tu. So, kalau kita tengok dia berbeza yang ni daripada udara kepada kaca. Ini yang berlaku dekat dalam kanta kita tadi, kanta pembesar kita tadi. Ataupun kalau kita tengok teleskop. Teleskop ni apa dia? Yang tengok bulan tu, yang tengok bulan tu kan yang panjang jauh tu. Okay, binocular ialah teropong, tapi teropong boleh laras. Mikroskop untuk kita tengok objek seni. Kita dah belajar dalam korang tak belajar lagi Okay, mikroskop ni adalah untuk tengok objek seni yang kecil. So dia pun melalui dua medium berbeza. Dia lalu daripada udara, dia pergi kepada kaca. Dia akan lalu kaca pada mikroskop. Ada kanta lekap. Kanta lekap sama macam cermin mata. Dan kanta pembesar tadilah untuk tengok huruf A tadi dia lebih besar daripada biasa. Okey. Cuma Umi nak korang boleh bezakan pantulan dan juga pembiasan. Ingat, pantulan dia ada satu medium saja, tapi kalau pembiasan dia ada dua medium. Okay, lepas ni boleh Umi akan bagi soalan, tolong jawab soalan. Tengok video berulang kali.